warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada kesempatan ini kita akan berkongsi satu kupasan insya-Allah bersempena dengan Maulidur Rasul, kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya kira setiap daripada kita telah pun pernah sebelum daripada ini mendengar pelbagai aspek kupasan tentang baginda sallallahu alaihi wasallam, sejarahnya, perjuangannya, sifatnya, dan pelbagai aspek lagi yang pernah dikongsi oleh para asatizah, ulama dan sebagainya, yang akan insya-Allah menjadikan kita lebih arif tentang baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, syahadah kita ada dua bahagian. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wow, dekat tengah-tengah tu dan. Bila dan tu bahagian kedua tu, kalau umpama kata dia merupakan satu bahagian yang tak boleh dipisahkan daripada yang pertama. Maksudnya kalau kita bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah, tak lengkap lagi, melainkan ada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab kalau syahadah kita tu sebelah saja, bahagian pertama asyhadu an la ilaha illallah, maka samalah keadaan kita bagi mereka yang beriman juga kepada Allah Ta'ala tapi tidak beriman dengan Nabi. Perkataan syahadah yang saya nak huraikan malam ni insya-Allah adalah satu perkataan yang dalam dan besar. Maksudnya aku naik saksi. Bila kita kata aku naik saksi bahawasanya tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Tuhan yang Esa, Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan juga baginda Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Masalahnya ialah kita tak pernah tengok Nabi. Jadi kalau kita tak pernah tengok, soalannya macam mana kita boleh jadi saksi? 1400 tahun kita dengan baginda Rasulullah, dan soalan ni besar. Orang kalau kita panggil jadi saksi, kenapa dia sanggup jadi saksi? Sebab dia tahu, sebab dia yakin, sebab dia percaya. Kalau kita jadi saksi, sama ada kita jadi saksi for ataupun against, sama ada kita jadi saksi untuk dia ataupun kita jadi saksi untuk mengatakan dia bersalah. Besarnya peranan saksi itu, perkataan syahadah tu kan. Jadi apa cerita kita ni tuan-tuan bila kita kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Jadi soalan yang besar, macam mana kita boleh katakan, apakah bukti yang kita ada yang boleh kita katakan aku ni yakin, aku percaya, aku benar-benar appreciate, hargai bahawasanya Muhammad adalah Rasulullah. Bila kita jadi saksi tuan-tuan dan puan-puan, kita jadi saksi untuk menunjukkan apa? Sama ada benar tak dia seorang Rasul, satu. Keduanya, benar tak dia telah melaksanakan tugas dia. Itu sebab tu kita jadi saksi. Perkataan syahadah tu. Jadi syahadah ni adalah sesuatu yang besar. Maksudnya menyaksikan tu maksudnya kita yakin, kita berani mengatakan yang bukti yang kita ada ni benar-benar menunjukkan bahawasanya Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Bukti yang kita ada ni adalah menunjukkan yang Nabi Muhammad telah melaksanakan tugasan Allah. Persoalannya, apakah bukti yang kita nak pakai? Cara pertama tu, dari segi penglihatan kita tak boleh nak buktikan sebab kita tak hidup sezaman dengan Nabi. 1400 tahun. Bukan senang. Sedangkan hang tuah pun orang dispute. Ya ke, ada ke, kuburnya dekat mana dan sebagainya. Dan hang tuah tu baru 500 tahun. Ini 1400 tahun. Selain daripada kuburan Nabi di Madinah tu, apakah perkara lain lagi? Ini masalah akidah. Ya? Jadi kita sebagai seorang yang mukmin Muslim kena ada jawapan.
Apa yang menyebabkan kita mengatakan kita ni layak menjadi saksi yang Nabi ini adalah seorang Nabi yang benar-benar diutuskan Allah Ta'ala, yang Nabi ini sebenarnya telah melaksanakan tugasnya? Apakah bukti-buktinya? Jadi itu insya-Allah soalan yang kita akan kupaskan dan kita akan tengok daripada pelbagai aspek. Jadi dapatan kita insya-Allah daripada perkongsian ni, kita harap kita akan dapat cara pendekatan bagaimana kita nak mengukuhkan lagi penyaksian kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab cara kita setiap tahun bila kita menyambut Maulid memang dengan membaca selawat, memang dengan membaca sirah dan sebagainya. Tetapi jangan lupa, maklumat adalah maklumat, tapi pencernaan dalam iman tu adalah satu perkara yang lain. Kita tahu biografi Nabi, jangan lupa orang-orang yang bukan Islam pun lagi handal buat buku pasal Nabi. Edward Gibbon, William Moy, lepas tu siapa lagi, Bernard Shaw, semua buat buku. Dia orang bukan Islam pun. Buat buku bila tu? Sebelum Perang Dunia Kedua lagi. Dia orang punya tradisi intelektual telah melihat bagaimana ramai penulis yang tulis pasal Nabi. Dia orang ada maklumat. Nampak? Jadi kita ni maklumat tak cukup. Bukan sekadar maklumat kita nak jadi saksi, tapi kena ada penghayatan. Barulah kita yakin, barulah kita asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kita nak tengok bukti-buktinya apa, tuan-tuan dan puan-puan. Pertama, bukti yang paling jelas kita bila tanya orang apakah yang mengatakan Nabi kita ni adalah seorang Nabi, Rasul betul, apa kejayaan dia, apa mukjizat dia? Ada yang menjawab Al-Quran, betul. Mukjizat Nabi adalah Al-Quran, betul. Apa lagi pencapaian Nabi? Apa dia punya greatest achievement kalau Nabi dalam keadaan itu? Jadi kita baca sejarah, kita tengok macam mana seorang yang datang daripada Mekah dalam keadaan diburu pergi Madinah. Madinah masa tu dia macam was a modest town, dalam 400 keluarga je macam tu. Okey. 400 keluarga ni tak besar daripada taman sini kot, kat Bukit Damansara. Mungkin sikit lagi. Tak tahu berapa rumah ada kat kawasan, tapi kita ambil lah 400. Kawasan macam Bukit Damansara, ada 400 rumah, 400 keluarga. Tetapi 10 tahun Nabi di Madinah lepas hijrah, Sayyidina Abu Bakar 2 tahun 7 bulan, Sayyidina Umar lebih kurang dalam 10 tahun setengah, Sayyidina Osman lebih kurang dalam 12 tahun, Sayyidina Ali 5 tahun. Total daripada Nabi jejak kaki dekat Madinah sampailah akhir pemerintahan Sayyidina Ali, khalifah yang terakhir, adalah kurang lebih 38 tahun. Tuan-tuan, 38 tahun ni apa yang dah terjadi? Kerajaan Parsi tumbang. Dan kerajaan Rom masa tu dah separuh, dah semuanya berundur balik dekat Konstantinopel. Dalam tempoh tak sampai 40 tahun, sebuah empayar dah jatuh, sebuah lagi empayar, nyawa-nyawa ikan. Tentera Islam dah sampai ke sebelah barat, nak sampai kepada Maghribi, dan juga sebelah timur dah sampai ke sempadan Cina. 38 tahun. Ibu negaranya Madinah, yang keluarganya tak lebih daripada, mungkin masa tu daripada zaman Nabi 400, dia bertambahlah sikit, letaklah 1000. Masih lagi sebuah ibu negara yang kecil. Satu pencapaian. Kisra Parsi, bila Khalid Al-Walid datang ke Iraq untuk menakluki wilayah-wilayah Parsi, dia pandang rendah orang-orang Islam Arab ni dekat Semenanjung. Dia kata siapa dia orang ni? Dia kata apa? Ru'atul ibili wal ghanami. Dia kata ni pengembala unta dengan kambing datang nak serang kita. Pengembala unta dengan kambing nak serang kita. Okey, Kaiser Rom, Heraklius masa tu, ataupun bahasa Arab panggil Harqal. Dia kata orang Arab ni, dia punya description orang Arab ni 3. Orang Arab yang datang daripada Semenanjung Tanah Arab ni 3 description dia. Pertama dia kata hufatun. Hufatun maksudnya barefooted, dia tak pakai kasut, miskinnya.
Miskinnya orang Arab masa tu, nak ada kasut pun tak ada. Dahsyatnya. Hufatun, kedua auratun ain. Maksudnya telanjang, maksudnya dia tak ada baju kadang-kadang. Miskinnya orang Arab masa tu. Orang-orang Arab masa tu dengan keadaan tidak ada sumber pendapatan, dia kerja dia sama ada dia minta sedekah ataupun dia merompak. Sumber pendapatan dia yang kaya-kaya lah. Hufatun auratun. Kita dengar, kita baca kisah tentang Ashabus Suffah, orang-orang miskin yang duduk dekat belakang Masjid Nabawi itu kan, lebih kurang dalam berapa puluh orang. Kadang-kadang malam diriwayatkan ada yang nak tidur tu berkongsi baju nak tutup sejuk. Miskinnya. Sampai Kaisar Rom kata hufatun auratun jia'un, lapar. Itu je kerja dia. Bila dia lapar, dia akan merompak. Miskin. Itu dia punya description. Soalannya, macam mana orang yang digambarkan sedemikian, lapar, tak cukup baju, tak berkaki ayam, pengembala unta dan juga kambing, boleh menakluki separuh ataupun suku dunia waktu tu, dan dah tombang pun Parsi pada zaman Saidina Umar. Parsi dengan Rom ibarat dua kuasa besar waktu tu. Kerja dia bergaduh je 700 tahun. Tak ada dalam sejarah manusia dua empayar yang perang 7 kurun kecuali Parsi dengan Rom. Dia berkurun-kurun dia perang. Parsi tak dapat kalahkan Rom, Rom tak dapat kalahkan Parsi. Tapi bila Islam bangkit, tak sampai 20 tahun Parsi jatuh. Macam mana orang yang digambarkan sebagai tak berkaki, tak berkasut, lapar, tidak mempunyai pakaian, akhirnya dapat menjatuhkan sebuah empayar. Dalam peperangan terakhir sebelum jatuhnya kerajaan Parsi, jadi ada perbincangan dan juga perundingan. Jadi dalam keadaan itu, orang Islam sebelum tu tidak pernah kalah perang dengan orang Parsi. Lawan-lawan menang. Akhirnya pada zaman Saidina Umar, dalam peperangan Al-Qadisiyah, hendak dibuatkan satu perundingan dengan panglima perang Parsi namanya Rustum. Kita panggil Rustam lah, orang Melayu ambil kan nama Parsi tu. Nama Rustam adalah nama Parsi, tapi asal sebutannya Rustum. Rustum. Jadi bila ada jemputan daripada pihak Parsi nak berunding, berapa sebenarnya masa diberikan untuk kita sebelum kita mulakan serangan dan berperang? Jadi waktu itu Amr bin al-As, panglima yang mengetuai peperangan Al-Qadisiyah, dia nak pilih wakil dia. Dan dia pilih wakil bukan umpama kata nak lantik daripada kalangan general apa dan sebagainya. Dia pilih-pilih je. Maka dia pilihlah seorang sahabat namanya Ar-Rib'i bin Amir. Rib'i, Raba'iniyah. Dia pergilah, kau pergi. Maksudnya macam mana Rasulullah boleh mendidik orang Badui yang mengembala kambing dan juga unta, tidak memakai kasut, tidak cukup pakaiannya dan sentiasa lapar, boleh menjadi pahlawan yang begitu terbilang. Rib'i ini apabila jumpa dengan Rustam, dia masuk dengan tombak-tombak dia dalam kemah Rustam. Rustam kata, kau siapa? Aku tak ada siapa, biasa aja, dia kata apa? Kami ini tentera Islam yang di bawah sama dengan dekat atas. Dia kata sebab apa kau? Dia kata nak mengeluarkan orang daripada perhambaan kepada manusia, kepada perhambaan kepada Allah Ta'ala. Itu je message dia, slogan dia mudah. Macam mana orang Arab yang begitu mundur pemikirannya, perangainya, ilmunya, dalam masa tak sampai 40 tahun boleh merebahkan sebuah empayar dan telah melebarkan sayapnya kepada timur dan barat. Sebab itu Michael Hart, seorang daripada yang buat buku dah 40 tahun dah buku dia kan. Tajuk buku itu adalah 100 tokoh ternama dalam sejarah manusia.
Nombor 1 Nabi Muhammad. Dalam buku Michael Hart tu, kalau tuan-tuan ada baca, biasalah buka dalam internet, PDF pun ada. Tokoh yang pertama, dan dia kata, aku apabila letakkan Muhammad ni sebagai tokoh yang pertama, banyak orang sangkal dan tak percaya. Kenapa bubuh Muhammad? Sebab dia kata dialah seorang-seorangnya. Tidak ada manusia daripada Adam sampai sekarang yang kita kenal dalam sejarah yang mengubah orang dan mengubah peradaban manusia dalam tempoh 38 tahun. Tuan-tuan, 38 tahun bukanlah waktu yang panjang. Kita Malaysia pun dah 60 tahun lebih kita merdeka. Kita dekat mana? Mana kita ni? 60 tahun lebih. Kalau betul-betul kita kata kita boleh buat perubahan, dekat mana? Mana empayar yang kita tombangkan? Mana lagi empayar yang kita boleh saing? Tetapi Nabi, kerana dia adalah Rasulullah, itu bukti pertama kita. Apa yang dibuat oleh Nabi adalah sesuatu yang mustahil seorang manusia boleh buat. Mustahil. Nak menukar mentaliti orang Arab bukan senang. Orang Arab ni, tuan-tuan dan puan-puan pun tahulah, dia bukan cara dia macam kita. Dia hidup dekat padang pasir, kasarnya. Macam mana Nabi nak meyakinkan orang Mekah supaya terima Islam? Yang ganas-ganas semuanya jadi orang-orang yang baik selepas daripada Islam. Khalid Al-Walid, tengok, daripada dia menyerang balik tentera Islam dekat peperangan Uhud dan kalah tentera Islam, hampir kalah. Tapi sebelum daripada pembukaan Mekah, dia masuk Islam dan menjadi panglima yang paling handal sekali yang tidak pernah kalah satu peperangan pun. Dialah yang buka Iraq, dialah yang buka Syria. Pada waktu itu dekat kawasan Iraq dan Syria memang dah ada orang Arab yang hijrah daripada Yaman. Orang Yaman ni memang bangsa Arab yang berhijrah. Dia berhijrah dekat atas, naik ke atas. Kira-kira dalam kurun kedua selepas Masihi, selepas Nabi Isa, satu pihak dia duduk dekat Iraq, nama dia Bani Lakhmid nama dia. Dia ada negara dekat situ. Dia jadi affiliate proxy kepada kerajaan ataupun empayar Sasan, iaitu kerajaan Parsi. Sebelah atas, sebelah barat adalah dia panggil sebagai kabilah Ghassan nama dia. Dia ada kerajaan nama dia Ghassasinah dekat situ. Jadi apabila orang Arab dah ada dekat situ, senang daripada bawah ni Saidina Abu Bakar atur strategi untuk menyerang Syria, untuk menyerang Syam dan juga Iraq. Sebab budaya dia dah ada dekat situ. Jadi sedikit demi sedikit akhirnya Damsyik jatuh dan sebagainya, disebabkan oleh Khalid Al-Walid. Ikrimah bin Abi Jahal punyalah bermusuhan dengan Nabi, dan dia adalah salah seorang di antara namanya disebut, kalau umpama kata dijumpa, dihukum bunuh kerana dosanya, kerana perangannya, jenayahnya kepada orang Islam. Kerana dialah yang menjadi tali barut menyebabkan berlakunya pertumpahan darah di antara kabilah yang mengikat perjanjian dengan Nabi di Madinah dengan orang-orang Quraisy dekat Mekah. Dia telah pun dijatuhkan hukuman, lari, isteri dia turut dan sebagainya. Jumpa Nabi, Nabi terima dia, masuk Islam. Dan bila masuk Islam, dia menjadi sebaik-baik orang. Dia syahid dekat Syria, syahid perang, memimpin tentera. Macam mana Nabi boleh tukarkan seorang yang macam ni? Jadi itu bukan kerja orang biasa. Jadi itu bukti kita yang pertama. Kedua, Nabi dia melalui satu proses membesar yang tidak sama dengan orang lain, yang kalau sekiranya orang biasalah dilahirkan dalam keadaan yang sedemikian, maka ada kemungkinan dia tidak akan menjadi tokoh. Kemungkinan dia menjadi seorang yang baik, tetapi adalah susah untuk kita melihat orang yang dilahirkan sedemikian di kampung, tidak dibesarkan oleh ibu bapanya sendiri, akan membesar menjadi seorang tokoh dan pemimpin yang hebat. Kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan supaya terutusnya seorang pesuruh Allah adalah di Mekah, bukannya dalam kalangan golongan-golongan bangsawan. Contohnya di Rom ataupun Parsi, yang sudah sememangnya mempunyai pendidikan dan kefahaman tentang tata cara hidup, bagaimana hendak memberikan pengaruh. Sebab ini penting.
Kita belajar sejarah tuan-tuan dan puan, kita tahu apabila kita belajar sejarah kemerdekaan Malaysia, umpama kata yang mula-mula initiate kemerdekaan adalah anak-anak raja yang ada kerabatnya dengan raja, Tunku Abdul Rahman dan sebagainya. Memang pendidikan cara mereka ni melihat kepada kepimpinan dan sebagainya telah pun terdidik daripada kecil. Nabi seorang yang biasa, penggembala kambing. Dia tak pernah pergi summer camp ke, pergi buat camp, kursus kepimpinan, belajar sesuatu tentang kepimpinan. Dia tak pernah. Maksudnya Nabi punya upbringing, dia punya cara dibesarkan adalah cara macam orang biasa. Tak ada sesuatu yang luar biasa. Soalannya, kalau seseoranglah kita belajar bagaimana dia dibesarkan dalam keadaan yang begitu biasa, bagaimanakah mungkin dia menjadi seorang manusia yang luar biasa? Jadi ini adalah bukti yang kedua, bagaimana Rasul itu dipilih dan dilantik oleh Allah Ta'ala berdasarkan kepada iradah dia. Jadi dia nak orang macam ni naik, dia akan naik. Sebab itu disebutkan dalam Al-Quran, di antara hujah kenapa Nabi tidak diterima di Mekah, dia kata, kenapa engkau pula menjadi Rasul? Kenapa bukan orang kaya? Engkau penggembala kambing. Nampak? Jadi itu menjadi hujah bagi orang-orang Mekah untuk menolak baginda Rasulullah. Kenapa tidak dijadikan engkau seorang Rasul? Kalau betul lah Muhammad, engkau adalah seorang Rasul, kenapa Allah Ta'ala tak turunkan perintah memilih Rasul itu dalam kalangan orang-orang yang lebih berkedudukan? Kan senang, maksudnya bila berkedudukan dia dah ada pengaruh. Nampak? Jadi Nabi ini dia langsung tak ada faktor untuk dia gunakan untuk mempengaruhi orang. Dia penggembala kambing, anak yatim piatu, miskin, nak pengaruh orang macam mana? But yet, walau bagaimanapun, nampak? Maksudnya walau bagaimanapun, nevertheless, dalam keadaan Nabi tidak mempunyai faktor-faktor yang boleh menjadikan baginda seorang tokoh, tetapi baginda tetap akhirnya dipilih menjadi seorang Rasul. Bukti nombor dua ialah faktor-faktor yang biasa yang kita pelajari dalam sirah tidak memungkinkan akan lahir seorang tokoh yang begitu hebat dengan cara yang sedemikian, dengan dilahirkan tanpa bapa, kemudian pula dilahirkan selepas daripada itu ibunya meninggal menjadi yatim piatu, dipelihara sebagai anak angkat, bukanlah seorang yang mempunyai harta. Nabi bekerja belas tahun, dia dah kerja. Umur 11-12 tahun tu dia dah ambil upah. Mana kita nak jumpa tuan-tuan, kalau pada hari ni budak-budak belasan tahun ambil upah, menunjukkan betapa miskinnya kedudukan dia. Jadi Nabi macam tu, miskin. Macam mana seorang yang yatim piatu, seorang yang miskin, seorang yang tak ada pengaruh, jadi diangkat oleh Allah Ta'ala untuk menjadi seorang yang dapat mengubah dunia. Bukti nombor 2. Bukti nombor 3, baginda dilatih waktu 40 tahun. Soalan, kalau baginda ni sebenarnya seorang yang mendakwa sebagai seorang Rasul, kenapa nak mulakan perisytiharan masa umur baginda 40 tahun? Kenapa tak mulakan lebih awal? Kenapa bukan 25? Kenapa waktu dia berniaga, dia ada duit, waktu mula-mula dia bernikah dengan Khadijah, orang pun pandang tinggi dia, dia ada company lagi. Nabi pada umur 25 tahun dah ada syarikat, dia ada dia punya business partner dia berniaga, orang-orang Quraisy ni dia berniaga. Maksudnya income dia okey, stable. Sebelum daripada tu dia kerja manager kan, dia manage kan aset dan juga merchandise Khadijah. Jadi dia punya profession quite okay. By the time dia 25, 30 dia dah doing well, quite okay, right? Kenapa, why not then? Kenapa bukan masa 25 tahun dia ikhtiar, waktu dia lebih? Kenapa dia dah stabil, dah ada anak dengan Sayyidatina Khadijah umur 40 tahun dan orang tak ada syak dia apa-apa, tiba-tiba dia tahu kalau dia cakaplah dia adalah seorang Nabi, nescaya dia akan mendapat tentangan. Buat apa susah-susah? Kalau baginda bukanlah seorang Rasul, baginda akan fikirkan macam tu. Buat apa nak susah-susah?
Kita isytiharkan Nabi, tengoklah. Kalau ada orang yang nak masuk Islam, masuklah. Kalau tak ada, kita nak macam mana? Nabi tak pernah nak test market. Kerasulan Nabi dia tak ada test market. Kenapa exactly on the dot 40 tahun tiba-tiba Nabi buat pengumuman dia adalah Rasulullah. Ini adalah bukti yang ketiga, menunjukkan kerasulan baginda bukanlah sesuatu yang baginda nak. Tak ada kerja glamournya. Bukan satu profession yang glamour untuk mengisytiharkan diri kepada orang Quraisy, nak menentang segala sistem dan nilai yang orang Quraisy hidup waktu itu. Dan orang Quraisy yang paling dia takut ialah ancaman ekonomi pendapatan mereka. Sebab apa? Nabi Muhammad slogan dia adalah menghapuskan penyembahan berhala. Bila Nabi kata penyembahan berhala dah terhapus, Quraisy dah fikir, kita nak buat duit macam mana? Kita punya tempat ni, dia punya main income dia tourism dengan haji. Dekat Kaabah tu dia letakkan 360 berhala, ada spot dia. Saya sendiri tak pernah jumpa dalam buku sejarah, tapi saya syak orang Quraisy ni dia bijak. Sebab apa? Dekat keliling Kaabah tu ada tempat-tempat yang berharga. Bukan sebarangan kita boleh position kita punya berhala dekat situ. Ada berhala yang kita boleh letak atas Kaabah, ada berhala yang dekat kita letak bawah Kaabah. Mesti ada satu mekanisme macam mana dia nak pilih berhala yang mahal letak ke atas. Jadi saya punya teori mengatakan yang kemungkinan mereka ni ada cara dia mendapatkan duit daripada kabilah-kabilah ni supaya berhala mereka ni mana yang ditonjolkan, mana yang tidak. Sumber duit. Mereka ni adalah kapitalis. Memang handal dalam babak cari duit. Bayangkan kalau Nabi Muhammad kata tidak ada lagi penyembahan berhala selepas ni. Apa akan jadi? Income tak ada. Jadi di antara benda yang mereka tentang kerasulan Nabi Muhammad ni adalah takutkan hilang punca pendapatan. At the end of the day dia duit juga. Sebab itu dalam Al-Quran disebutkan tentang bagaimana dalam surah Al-An'am ayat 33 Allah Ta'ala menyebutkan fa innahum la yukadzibunaka walakinnadh zalimina biayatillahi yajhadun. Maksudnya dekat situ apa? Sebenarnya mereka bukan mendustakan kau. Bukan maksudnya orang Quraisy ni lawan Nabi sebab dia kata Nabi ni pembohong. Tidak ada dalam sejarah yang menunjukkan Quraisy kata Nabi bohong. Kena faham elok-elok. Apa yang disangsikan oleh Quraisy, dia kata betul ke ni kau ni pesuruh Allah, nampak? Dia tak kata Nabi ni adalah seorang yang bawa cerita bohong. Tak ada kadzab, tak ada. Dia kata sama ada Nabi ni adalah seorang yang ada masalah mental ataupun adalah seorang penyair, pandai berkata-kata. Tetapi orang Quraisy sendiri tak berani nak kata yang Nabi ni adalah seorang pembohong. Bayangkan. Nampak? Yang disangsikan tu, iya ke Muhammad? Sebab mereka ni percaya ada Tuhan. Persoalannya, betul ke ni Muhammad? Tuhan hantar kau? Itu persoalannya. Kat situ. Jadi mereka ni sangsikan itu. Dan sebab yang lain adalah kerana mereka takutkan pendapatan hilang, kedudukan hilang dan sebagainya. Jadi ini adalah bukti ketiga. Maksudnya dengan segala gambaran, dengan segala jangkaan tentangan yang baginda akan dapat, kenapakah perlu baginda mengisytiharkan diri sebagai seorang pesuruh Allah? Dia tak dapat apa-apa. Nothing. Sebab itu apabila Quraisy dah tak tahan dia datang Muhammad, ginilah. Kau nak apa? Nak apa tu? Nak duit. Nak duit kita boleh jadikan kau orang yang paling kaya dekat Mekah tadi. Kau nak apa? Isteri, wanita. Kita akan cari kau wanita yang paling cantik sekali dalam kalangan orang Arab. Apa nak? Kau nak pangkat, kita bagi. Tapi jangan kacau lah ni. Jangan kacau ni. Itu ditawarkan kepada Nabi Muhammad, tetapi Nabi tak terima. Itu adalah bukti seterusnya
bagaimana Nabi di dalam dakwahnya tidak memerlukan apa-apa. Dan Nabi miskin disebabkan dia pilih, tuan-tuan. Ada orang macam kita yang kita miskin sebab tak ada pilihan. Income kita rendah dan memangnya kita ada masalah ekonomi, itu miskin terpaksa. Nabi ni dia miskin adalah pilihan hidup dia. Dia boleh hidup kaya. Sebab tu Sayyidina Umar bila pernah satu ketika menziarahi Nabi dekat Madinah, dia tengok masa tu ada konflik di antara Nabi dengan isteri-isteri baginda. Baginda mengasingkan diri di dalam bilik, sampaikan Sayyidina Umar ketuk pintu minta izin nak masuk, nak jumpa, apa ceritanya ni. Dan Sayyidina Umar air mata menitik bila tengok Nabi dalam bilik dia. Dia ada satu katil yang dibuat daripada rumput-rumput yang kasar, dan dia ada bantal juga daripada rumput tu, tapi dialaskan dengan kulit. Macam bantal orang lama kan. Maksudnya standard macam ni bukan standard seorang yang menjadi pemerintah sebuah negara. Sayyidina Umar titik air mata. Dia kata macam mana? Kata Rasulullah kata tengok maharaja-maharaja, raja-raja dengan keadaan hidup mereka. Nabi jawab mudah. Itu dia orang yang Allah Ta'ala bagi, aku yang ini, aku okey je. Maksudnya bila Nabi menjadi pilih hidup yang sedemikian, dia tak sedih. Dia tak kata macam manalah, yalah, tak ada. Sebab apa? Kekayaan adalah sesuatu yang baginda tolak. Kena ingat. Kita baca sirah Nabi macam mana, betul Nabi kadang-kadang ada tak makan satu hari, tak cukup itu, tak cukup ni. Keadaan umat Islam waktu tu dia kaya lepas daripada dalam kurun ke-7 tahun ke-7 Hijrah. 30 saat, okey. Dia nak berhenti dulu, kita ambil nafas ya. Tapi itulah keadaan dia. Ya. Jadi tidak mungkin Nabi adalah seorang yang pendusta, dan inilah bukti seterusnya. Kerana apa? Kerana apa yang baginda dapat hanyalah tentangan, dan apa yang baginda dapat ialah tak ada apa-apa pun daripada bahagian dunia ini. InsyaAllah kita sambung, kita bagi laluan kepada azan. Kita akan berhenti 8.30 tuan-tuan, insyaAllah. Sekarang 8.13. Bukti seterusnya ialah kesabaran yang ditanggung oleh baginda. Sekiranya risalah kerasulan yang dibawa oleh baginda ini adalah merupakan sesuatu yang palsu, nescaya baginda akan give up, akan menyerah kalah pada permulaan dakwahnya, dalam keadaan baginda ditentang dengan begitu teruk. Mula-mula memang orang Quraisy dia tidak terus menyerang Nabi. Dia serang orang-orang Islam yang lemah, yang mana diseksanya macam Bilal, hamba-hamba, dan seksaan mereka ni bukanlah merupakan satu seksaan yang biasa, luar biasa. Dihukum, dijemur di tengah padang pasir, diletakkan batu besar di atas dada. Mula-mula strateginya, sedikit demi sedikit. Lepas tu datanglah cemohan kepada baginda. Nabi nak pergi kat Mekah, macam-macam kata-kata nista dilemparkan kepada baginda. Naik sikit lagi, lepas tu orang Quraisy dah berani kacau Nabi. Waktu baginda semayang, ada yang berani letakkan perut-perut unta yang dah disembelih, dihempapkan Nabi. Sampaikan Fatimah waktu itu menangis bersihkan tubuh ayahanda baginda Rasulullah kerana diperbuat begitu sekali oleh orang Quraisy. Naik lagi, kalau umpama kata Muhammad ni tak boleh tahan juga, caranya ialah kita pulaukan satu family dia, Bani Hashim. Bukan sehari, bukan 2 hari, 3 tahun. Dan diriwayatkan waktu 3 tahun inilah kekayaan dan pendapatan Sayyidatina Khadijah dan Nabi Muhammad semakin berkurangan. Kerana kadang-kadang nak beli air pun terpaksa pakai emas. Sampaikan mereka tak ada makanan, diriwayatkan mereka terpaksa makanan daun-daun hijau. Dan diriwayatkan macam mana mereka tu apabila buang air, daun-daun saja. Bukan 30 hari, bukan 60 hari, 3 tahun. Logiknya lah, kalau kita ditekan begitu sekali, agak-agak kita nak kata okey lah, tak apalah, alright lah, kat situ. Nampak?
Nabi tak putus asa. Selepas daripada itu pula keluar pergi Taif. Pergi Taif lah pula, datang elok-elok, kenalah pula dihina, dicemoh begitu sekali. Ada orang kata kenapa orang Taif tak bunuh haja Nabi? Bagi orang Taif, dia tak boleh nak bunuh sebab apa? Dia ada ikatan persaudaraan dengan orang Quraisy. Tetapi kalau dia suruh budak-budak tu membaling batu di bawah kawasan pinggang ke bawah, dan kalau mati maka itu adalah satu bentuk penghinaan. Dia bukan sahaja nak cuba untuk membunuh, tetapi untuk menghina Nabi. Orang Taif tak tahan lagi, tahan ataupun tak tahan, sampailah kemuncaknya orang Quraisy sama-sama berpakat daripada kumpulan keluarga ni hantar seorang pemuda masing-masing nak menyelinap masuk ke dalam rumah Nabi nak bunuh dia. Tahap tu tuan-tuan tengok dia punya cara naik dia, daripada cemohan, daripada menghina, daripada 13 tahun tuan-tuan, 13 tahun. Pak, kita kadang-kadang Allah Ta'ala uji keluar masjid, kita punya selipar hilang pun kita marah dah. Orang parking kereta bontot kita termasuk sikit dalam depan kawasan pintu gate kita, kita dah marah. Tuan-tuan bayangkan, gandakan tu dalam keadaan 13 tahun. Boleh tahan? Tak boleh tahan. Nabi tahan tak? Tahan. Kenapa dia tahan? Sebab dia bawa sesuatu yang benar. Kalau dia bawa sesuatu yang palsu, dia tak akan tahan. Dia tak akan sanggup 13 tahun nak melalui dengan sedemikian susah. Dekat Madinah pula tuan-tuan, 10 tahun diriwayatkan Nabi keluar untuk berkempen perang, menyerang, mempertahankan Madinah lebih kurang dalam 23 kali. Puratanya kita boleh kata dalam 1 tahun ada 2 ke 3 kali. Sama ada Nabi berperang ataupun dia pergi untuk menunjukkan kekuatan ketenteraan Madinah waktu itu. Tuan-tuan, keluar perang ni bukan keluar pergi pasar malam. Maksudnya apa? Each time kita keluar daripada rumah kita, kita tinggalkan anak isteri kita, kita tinggalkan mereka tu untuk sama ada kita balik hidup ataupun mati. Dan tuan-tuan bayangkan dalam keadaan 10 tahun, 20 kali situasi yang sama dihadapi oleh baginda dan para sahabat. Begitu dahsyatnya iman orang dulu. Setahun ada 2, bukan vacation. Tuan-tuan, kita pada hari ini kita fikir setahun 2 kali kita nak cuti. Nabi dengan sahabat 1 tahun fikir 2-3 kali macam mana mungkin mereka ni boleh mati. Bukankah itu bukti menunjukkan apa yang dibawa ini adalah sesuatu yang benar? Bukankah cukup untuk kita katakan aku naik saksi apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini adalah merupakan sesuatu yang benar? Kerana apa? Kerana kalau sekiranya lah apa yang dibawa ini satu kepalsuan, tidak ada manusia biasa yang sanggup untuk melalui keadaan yang sama. Berperang. Orang dulu punya berani tuan-tuan bila berperang ni macam minum dekat kedai mamak je. Bab mati ni macam minum dekat kedai mamak. Kita ni terbalik zaman moden. Tak usah kata nak pergi perang kan, nak pergi melancong, nak pergi Mekah ataupun macam-macam dengan kari, rempah, Maggi dan sebagainya. Kita nak bawa. Belum pergi berperang. Bandingkan dengan keadaan Nabi. Pergi dan para sahabat, dan memang ada diceritakan macam mana selepas sesuatu peperangan. Tuan-tuan baca tadi kan, min saniyatil wada'. Saniyatil wada' tu dekat Madinah tu dia macam satu airport, tempat melepaskan tentera keluar daripada Madinah. Dia ada satu dia punya tempat ya. Kat situlah tempat masuk orang ramai ataupun tempat nak melepaskan tentera untuk pergi berperang, nama dia Saniyatul Wada'. Kat situ. Ada ketika selepas daripada peperangan, bila tentera Islam balik perang ni tuan-tuan, anak isteri ni beratur dekat Saniyatul Wada' tu nak tengok bapa aku mana, suami aku mana. Dan diceritakan dalam riwayat macam mana sedihnya. Kuda-kuda yang tidak ada lagi penunggangnya, yang dah pun syahid. Anak-anak menangis, Nabi ambil peluk, sayang. Pengorbanan mereka.
Benda-benda ni real, tuan-tuan dan puan-puan. Bila Nabi adalah seorang pesuruh Allah, maka itulah bukti. Maksudnya orang yang kata Nabi Muhammad ini bukan pesuruh Allah, bawa bukti. Cakap mana yang Nabi bohong. Dengan segala yang kita belajar dalam sirah ni, cakap mana satu yang kamu kata Nabi ini seorang pembohong. Bagi tahu. Nak serang apa? Karakter Nabi. Kata baginda isteri ramai. Tuan-tuan tengoklah lesen yang Allah Ta'ala berikan kepada baginda dalam beristeri ramai, dia menikah siapa. Selepas Khadijah meninggal, baginda nikah dengan seorang wanita yang berumur 50 tahun lebih. Ada yang mengatakan hampir 55 tahun. Hanya Aisyah saja. Pernikahan baginda ada sebab-sebab. Bernikah dengan Safiyah binti Huyai disebabkan untuk memenangi hati orang Yahudi. Raihanah macam itu juga. Maria Al-Qibtiyah daripada Mesir. Dan juga ketua kabilah yang lain. Adanya yang Nabi rasa berat hati nak nikah. Contohnya dengan isteri, bekas isteri Zaid bin Harisah, Zainab Al-Jahshi. Sebab apa? Allah Ta'ala nak tunjukkan hukum boleh menikah dengan isteri anak angkat. Nabi hati kata, kalau nikah ni kata dia berat, disebutkan dalam Al-Quran, tak nak. Dan ada rombongan-rombongan yang datang bawa jumpa Nabi nak suruh nikah dengan anak perempuan ni, Nabi tak nak. Maksudnya Nabi buat benda berdasarkan kepada perintah Allah, bukan suka-suka. Manusia biasa, tuan-tuan, kita ni lah, minta maaf cakap, kalau kita ada lesen lah 4 ke 10 orang calon isteri, memanglah kita akan cari, tak ada pembaca berita, ratu cantik, nafsu kita. Nabi tak. Dan baginda menikah itu ada sebab-sebab hikmah dia. Itulah cara baginda mendekati wanita. Macam mana baginda hendak mengajar wanita, mendidik wanita dan sebagainya. Caranya apa? Berkahwinlah. Menunjukkan bagaimana Nabi adalah seorang pemimpin yang hendak mendidik, seorang suami yang hendak mendidik. Itu buktinya lagi, tuan-tuan, tentang benarnya. Kita nak syahadah ni, kita nak asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, insya-Allah. Kita nak faham kenapa kita kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maksudnya sekarang ni kita nak letak keadaan kita, kalau akulah ditanya supaya aku mendustakan Nabi, aku tak boleh nak cari jawapan, tak jumpa. Dari segi apa aku nak attack Nabi, aku tak boleh jumpa. Sebab segala apa yang aku belajar dalam sirah adalah sesuatu yang mengukuhkan lagi bahawanya sebenarnya baginda adalah seorang pesuruh Allah. Akhirnya, sifat Nabi yang tidak pernah berdendam. Kita tahu bagaimana Nabi telah didatangi malaikat, dan betapa seorang itu kalau disakiti kita marah sangat. Tak usah nak kata disakiti orang, kalau horn kita pun dekat atas kereta, atas jalan raya pun kita marah, naik dah selalu temperature. Baginda dibaling batu oleh orang Taif, tetapi baginda tetap tidak mencela. Bukan sekadar malaikat datang, Nabi kata tak apa, Nabi tidak pernah keluar satu perkataan caci pun daripada mulut. Dahsyat tak dahsyat? Ada riwayat lain macam mana seorang Yahudi datang kepada Sayyidatina Aisyah. Sebab apa Yahudi itu kata Assalamualaikum. Sayyidatina Aisyah marah, dia kata marah, dia maki balik pada orang Yahudi. Dan Nabi kata, aku tak diutuskan untuk menjadi seorang yang mencaci. Wa ma bu'istu la'anan, dia kata. Dia marah, dia tegur isteri dia Aisyah. Memanglah isteri itu marah bila suami kita tu dicaci begitu. Tetapi still dalam keadaan yang demikian baginda kata jangan. Jadi macam mana hati baginda dengan Hindun yang diriwayatkan pada peperangan Uhud memamah hati pak saudara Nabi Sayyidina Hamzah. Bila pembukaan Mekah datang masuk Islam, nothing, tak ada apa. Nabi tak pandang. Kalau orang biasa lah tuan-tuan, agak-agak kalau betul lah baginda ini bukan seorang pesuruh Allah dan Nabi, nescaya kita akan lihat emosi baginda adalah merupakan emosi orang biasa. Saya dan tuan-tuan, kita akan marah sebab kita manusia biasa.
Jadi itulah di antara sebab-sebabnya lain, dan sebab-sebab yang saya akhirkan dengan bukti yang umum, bagaimana baginda adalah merupakan seorang yang luar biasa cara baginda mengendalikan hidup. Baginda adalah pemimpin negara, penasihat orang, imam, panglima angkatan tentera, sempat lagi main dengan cucu, sempat lagi mengajar para sahabat hadis dan sebagainya, sempat lagi mengatur strategi macam mana nak mengalahkan musuh, sempat lagi buat tu, sempat buat ni dengan isteri baginda yang demikian tanggungjawabnya dan ramai. Maka tidak ada seorang manusia pun di muka bumi ini yang sebenarnya layak dibandingkan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, dengan kita mengemukakan bukti yang sedemikian, insya-Allah bila kita cakap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku naik saksi. Aku tak boleh nak cari bukti nak mengatakan yang Nabi Muhammad ini adalah seorang yang pembohong. Aku tak boleh nak cari bukti nak mengatakan yang Nabi Muhammad ini adalah seorang pendusta yang bukan Nabi. Kerana apa? Kerana apa yang aku belajar, apa yang aku baca, apa yang aku diberitahu, semuanya menunjukkan dia ni bukanlah merupakan seorang yang biasa, melainkan seorang yang memang ada risalah dan message. Memanglah seorang yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Jadi dengan itu kita harap syahadah kita tu, bila kita kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, jadi disitulah letaknya penyaksian kita bahawa Nabi ni adalah seorang Nabi, bahawa dia telah menjalankan tugasan baginda sebagai seorang Rasul, daripada seorang yang turun daripada Gua Hira 1420 tahun lebih dahulu, sehinggalah kepada 1.6 lebih bilion yang ada pada hari ini. Ini kerja siapa? Kalau bukanlah merupakan kerja seorang yang luar biasa, yang merupakan utusan Allah Ta'ala. Jadi sama-sama kita doakan agar iman kita dengan bukti-bukti ini, insya-Allah akan lebih kukuh. Sebab kita beriman, kita kena ada bukti, kita kena ada hujah kenapa kita beriman. Bukan sekadar cerita. Bila cerita, orang boleh cerita, orang tahu lebih banyak lagi cerita daripada kita. Tetapi kalau kita tahu cerita dan kita tahu penghayatannya, dan kita tahu kita tidak mampu macam mana pun untuk mendustakan baginda, pusinglah macam mana pun, kita tidak akan dapat nak mendustakan baginda. Kerana itulah kita kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aqulu qawli hadha, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.